Assalamualaikum tuan-tuan yang dah masuk, bagi tahu kat mana lah, Kajang ke, kat Sepenyih ke, dekat Kota Baru ke, dekat Sabak Bernam ke, dekat apa, dekat Kota Kinabalu ke. silakan jemput masuk. Jadi kita start, bagi lebih kurang beberapa minit lah untuk sahabat-sahabat kita join kelas. Hari ini kita tafsir ayat yang ke-6 daripada surah Yasin. Silakan jemput masuk. Tuan-tuan dari mana? Di sini saya tak reply saya tak sebut nama tuan-tuan lah tapi kita reply dalam apa? Dalam komen kita Kalau rajin tuan-tuan buka lah ayat 6 tu, tengok apa ayat dia dulu nanti sekurang-kurangnya tuan-tuan dah bersedia sikit kan. Nanti kalau kita tanya, ni kenapa Allah tak dah bagi tahu kat kita ayat ni? Kenapa statement ni dikeluarkan? Jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan dah boleh nampak dah kenapa statement tu dikeluarkan. Dan kadang tuan-tuan boleh bagi idea yang lebih baik daripada saya pun. Silakan. Jemput masuk. Jemput masuk tuan-tuan, InsyaAllah kejap lagi kita start. Tuan-tuan siapa yang belum download kita punya kamus Al-Furqan, tuan-tuan pergi dekat www.ustaznasar.com. Tuan-tuan download kita punya kamus Al-Furqan 30 juzuk dan tuan-tuan boleh download kita punya kita punya diagram teknikal kita. Diagram teknikal tu sebenarnya kita ada cetak juga, tapi tak perlulah tuan-tuan ambil cetak dulu. Tuan-tuan boleh download daripada kita punya boleh download daripada kita punya website tu secara percuma je. Yang ni kita buat dalam bentuk warna semua. Yang itu pun kalau boleh tuan-tuan nak print, tuan-tuan print warna. Yang itu tak apa, yang itu kita bagi print. Tapi kamus Al-Furqan jangan print tuan-tuan tahu. Dia ada hak cipta terpelihara kat situ. Sebenarnya kalau diagram ni pun ada hak cipta terpelihara juga, tapi saya minta izin untuk kita share pada semua orang. Kamus je tak boleh dicetak. Jemput masuk. InsyaAllah lagi seminit lagi kita start. Okey, sementara nak tunggu lagi seminit tu, jom kita baca doa dulu ramai-ramai. Mudah-mudahan Allah pemudahkan kita untuk memahami ayat-ayat ni insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebut tadi, insya-Allah kita akan bicarakan ayat yang ke-6 daripada surah Yasin. Jadi saya nak baca dulu, tuan-tuan puan-puan semak. Tuan-tuan sebenarnya kalau tuan-tuan tak bawa Quran pun tak apa. Tuan-tuan just tengok aja skrin komputer, skrin telefon tuan-tuan boleh nampak ayat ni. Kita share, nanti saya besarkan sikit. Right. Ayat ni di 2 baris kan. Tuan-tuan tengok ni baris pertama, nanti kejap lagi saya share baris kedua. Baik, ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Litunzira qauman ma
آباؤهم فهم غافلون لتنذر saya tukar dia punya jam. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafiluna, kata Allah Azza wa Jalla, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tentulah ayat ini sambungan daripada ayat yang terdahulu, ya. Litunzira, li agar, atau kadang-kadang kita terjemah sebagai supaya, So inilah kalimat haraf, dia termasuk dalam kelompok haraf nasab. Nanti saya jelaskan sekejap lagi itu secara teknikal dia. Kita bahaskan tentang makna dia, sepatah dan kita tengok apa kalimat yang ada, kemudian sedikit penafsiran berkenaan dengan ayat ini, tuan-tuan. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, kata Allah. Okey. Allah menyebut sebelum ni, ya, Rasulullah SAW itu dia berada di atas jalan yang lurus, ingat tak? Kemudian Tanzilal Aziz Rahim, Quran itu diturunkan ataupun Rasulullah itu sendiri dibangkitkan ataupun diturunkan oleh Allah ataupun Tuhan yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Okey, untuk apa? Ini Allah Taala bagi tahu pada kita untuk apa? Litunzira, agar engkau Muhammad memberi peringatan, agar engkau memberi ancaman. Tunzir ni selain pada peringatan, dia lebih tepat kalau kita kata ancaman. Inzar ni ancaman. Memberi ancaman ataupun memberi peringatan kauman kepada satu kaum ma unzira. Yang belum ataupun yang tidak unzira diberi peringatan oleh bapa-bapa mereka, fahum ghafilun. Maka mereka pun lalai. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya litunzira. Allah bagi tahu kenapa Rasulullah itu dibangkitkan dan Quran itu diturunkan. Allah bangkitkan Rasulullah SAW, ya, untuk memberi peringatan, untuk memberi peringatan kepada kaum yang mana kaum itu ma unzira abahum. Kaum itu tidak diberi peringatan oleh bapa-bapa mereka sebelum ni. Itu tujuannya Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan Rasulullah SAW di tempat itu. Dalam konteks saya ini Mekah lah kan. Jadi Rasulullah itu dibangkitkan di Mekah supaya Rasulullah itu memberi peringatan kepada kaum tu lah. Kaum tu kata Allah Taala, dia tidak diberi peringatan oleh bapa-bapa mereka. Okey, tuan-tuan. Masa Rasulullah dibangkitkan, orang-orang dekat Mekah ni dia sangat jahil dari sudut akhirat. Dia jahil akhirat. Tapi dari sudut dunia dia orang ni not bad. Dia orang okey. Dia orang tahu, dia orang pandai dan dia orang pandai baca. Kalau tuan-tuan biasa baca buku sejarah kan. Zaman Rasulullah SAW itu dibangkitkan, mereka berada di dalam satu zaman yang mereka sangat bagus dalam sastra. Mereka sangat bagus dalam sastra. Kalau tuan-tuan tengok sebelum Rasulullah itu dibangkitkan, kalau ada sastra-sastra ataupun karangan-karangan yang bagus, biasanya akan ditampal di dinding-dinding Kaabah tu untuk dibaca oleh semua. Apa maksudnya? Maksudnya waktu tu bukannya dia orang tu orang yang tidak bertamadun. Kalau orang yang boleh fokus kepada hal yang berkaitan dengan sastra, maknanya dia orang masalah-masalah hidup ni dah tak ada masalah sangatlah. Dia orang dah ada makanan, dia orang dah ada minuman, dia orang dah ada perniagaan. Jadi waktu tu boleh dia fokus pada sastra. Jadi zaman tu zaman sastra. Maknanya apa? Maknanya zaman tu orang pada waktu itu dah bagus. Cuma Rasulullah itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab tertentu dia tak boleh baca. Dia tak pandai membaca. Sebab apa? Sebab Allah nak jaga Quran tu supaya jangan dia difitnah oleh orang kafir, jangan difitnah oleh orang-orang lain. Selepas daripada itu, selepas Rasulullah dibangkitkan, bahawa Rasulullah ni pernah belajar di mana-mana, dia pernah baca buku mana-mana. Dia ambil Quran ni sebenarnya dia ambil daripada kitab ataupun kitab Taurat, kitab Injil, kitab-kitab mana-mana yang dibaca. Jadi Allah nak elak daripada perkara tersebut, Allah maintain Rasulullah ni tak pandai baca. Tapi orang lain waktu tu dah pandai baca, tuan-tuan. Orang lain pada itu semua pandai baca. Jadi itu tujuan Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan Rasulullah. Sebelum Rasulullah dibangkitkan tu dia tak pergi baca. Adakah selepas dia dibangkitkan dia pandai baca? Tuan-tuan cek sini, tuan-tuan cek sini. Tapi kebanyakan daripada buku tafsir kata Rasulullah masih tak pandai baca lah, walaupun selepas dia dibangkitkan. Okey, tak apa, kita tinggalkan perkara tu. Apa yang saya nak sebut kat sini ialah kenapa Al-Quran itu diturunkan dan Rasulullah itu dibangkitkan pada waktu tersebut di kalangan orang Arab juga. Okay, tujuannya ialah litunzira, supaya ataupun agar dia itu memberi ancaman ataupun memberi peringatan kepada satu kaum. Kaum mana? Kaum Quraisy lah. Supaya dia memberi peringatan kepada satu kaum, iaitu pada waktu itu ialah kaum Quraisy.
ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, yang tidak diberi peringatan oleh orang terdahulu ataupun tidak diberi peringatan oleh bapa-bapa sebelum mereka itu, fahum ghafilun, maka mereka pun menjadi orang yang lalai ataupun mereka menjadi orang yang lupa. Mereka tak lalai dari sudut dunia. Cuma apa yang mereka buat untuk dapatkan dunia itu mereka langgar semua, tuan-tuan. Untuk dapatkan kenikmatan ataupun untuk mendapatkan kebahagiaan, mereka langgar semua hukum Allah. Semua yang Allah Ta'ala larang dilanggar. Jadi itulah sebabnya Allah Ta'ala sebut kat mereka orang-orang yang lalai. Mereka tak lalai dari sudut dunia, tapi mereka lalai dari sudut akhirat. Jadi itu tujuan kenapa Rasulullah itu dibangkitkan. Kita tengok balik dalam ayat ni, tuan-tuan. Kita tengok secara harfiah di satu-satu. Okey, saya besarkan sini dulu. Okey, sebentar. Kita tengok ni. Litunzira. Kalimat yang pertama ialah li. Li ni kadang-kadang kita terjemah sebagai agar, kadang-kadang supaya. Sama ya, tuan-tuan. Li ni merupakan kalimat haraf. Dia ni termasuk dalam kelompok haraf nasab. Okey, haraf nasab. Apa makna nasab? Nasab ni artinya ialah membaris ataskan fi'il mudhari'. Haraf nasab maknanya haraf baris atas. Dia ada dekat mana, tuan-tuan? Saya tuan-tuan. Dia termasuk dalam kelompok haraf nasab. Sebentar. Tuan-tuan, dia termasuk dalam kelompok haraf nasab. Dia dekat sini. Ni fi'il, ni fi'il. Ini diagram kita yang keberapa ni? Ini diagram kita yang kelima. Ni peringkat 3 fi'il. Kalau tuan-tuan dah print kita punya diagram ni, tuan-tuan tengok dekat peringkat diagram yang kelima, peringkat ketiga. Peringkat ketiga untuk fi'il. Jadi litunzira. Tuan-tuan tengok ni. Dia ada satu kelompok daripada kalimat-kalimat haraf yang kerja dia memberi pangkat mansub kepada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' saja. So salah satu daripadanya la atau li supaya, fa ataupun la supaya. Jadi ini termasuk dalam kelompok haraf nasab. So kerja dia apa? Kerja dia menasabkan fi'il mudhari'. Nanti kejap lagi saya jelaskan semula. Okey, kita balik dekat ayat kita, tuan-tuan ya. Alright. Litunzira mana tadi? Litunzira qauman ma, litunzira, li supaya ataupun agar, ni kalimat haraf. Tunzira, tunzira ni fi'il mudhari', tuan-tuan. Fi'il mudhari', engkau memberi peringatan. Nanti kita bahas kejap lagi. Qauman, kepada satu kaum, kepada satu kaum, ma yang belum ataupun yang tidak, belum ataupun tidak, unzira, mereka ataupun ia itu diberi peringatan oleh bapa-bapa mereka. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Rasulullah supaya dia memberi peringatan kepada satu kaum yang kaum itu tidak diberi peringatan oleh bapa-bapa mereka. Maknanya bapa-bapa mereka tak cara soal akhirat mereka, tak bagi peringatan jangan buat tu, jangan buat ni, tak. Langgar saja apa saja. Buat je apa saja. Itu maksud dia, mereka tidak diberi peringatan oleh bapa-bapa mereka sebelum itu. Jadi orang itulah, kelompok itulah kepada mereka diturunkan Rasulullah SAW dan Al-Quran. Di dalam konteks ayat ini turun, tuan-tuan. Masa ayat ini turun dulu. Tapi secara umumnya pada kita semualah. Fahum ghafilun. Maka mereka itu sebagai orang-orang yang lalai. Maka mereka itu termasuk dalam kelompok orang-orang yang lalai. Faham, tuan? Tuan-tuan boleh faham kan? Mereka itu termasuk dalam kelompok orang-orang yang lalai. Okey, sekarang ni saya nak tanya tuan-tuan. Apa yang Allah Ta'ala nak bila Allah Ta'ala bagi tahu kita perkara tersebut? Kenapa Allah Ta'ala bagi tahu perkara ni kat kita? Cuba tuan-tuan bayangkan. Kenapa? Jadi Allah Ta'ala bagi satu statement, aku turunkan dia. Dengar tuan-tuan dengar. Maksud dia gini tau, saya Melayu kan lah, supaya tuan-tuan kita orang Melayu kan, kita senang faham. Aku turunkan Rasulullah ni, aku turunkan Muhammad SAW ni, aku turunkan dia, ialah supaya dia memberi peringatan kepada satu kaum yang kaum ni bapak-bapak dia orang dulu tak bagi peringatan kat dia orang. Sebab tu sekarang ni mereka semua orang yang lalai. Itu statement yang dikeluarkan oleh Allah dalam konteks ayat tu. Kenapa statement itu dikeluarkan? Cuba tuan-tuan bayang, kenapa statement itu dikeluarkan? Cuba tuan-tuan ataupun macam mana saya nak bagi analogi yang apa ni? Yang mudah. Tapi boleh lah kan? Analogi senang tuan-tuan boleh faham. Kenapa Allah Ta'ala keluar statement tu? Ini Muhammad ni aku turunkan, ni dengar dalam Quran kan? Dalam Quran Allah Ta'ala kata Muhammad ni aku turunkan dia supaya dia bagi peringatan dekat satu kaum ni. Kaum ni lalai sebab bapak-bapak dia orang tak bagi peringatan. Faham tak? Kenapa Allah cakap macam tu kat kita?
Hujung nanti kita bahas balik semula. Sementara tuan-tuan fikir lebih kurang. Sekarang ni kita nak pergi kepada teknikal dalam konteks ayat ni. Nanti kita pergi balik pada perkara tersebut. Alright, satu persatu tuan-tuan. Okey, litunzira qauman ma. Okey. Berkenaan dengan litunzira, li ni saya jelaskan, tapi kalau tuan-tuan belum faham tak apa, nanti kita bahas dengan lebih panjang. Okey, li ni tuan-tuan, kalimat yang pertama kan, supaya ataupun agar. Ini merupakan kalimat apa? Kalimat haraf. Okey. Dia termasuk dalam kelompok haraf dan dia ni termasuk dalam kelompok haraf nasab. Okey, kalimat li ataupun la ni tuan-tuan sebenarnya dia ada banyak. Sebenarnya dia ada banyak li atau la. Kalau tuan-tuan nak tahu haraf jar pun ada juga li ataupun la. Ataupun haraf penegasan pun ada juga li atau la. Jadi macam ni kita nak tahu. Okey, sekarang ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan guna kamus Al-Furqan, tuan-tuan tak ada masalah tu. Tak ada masalah tu. Sebab apa? Sebab setiap kalimat li ataupun la yang tuan-tuan jumpa, tuan-tuan terus tahu apa terjemahan dia. Dan bila tuan-tuan tahu apa terjemahan dia, tuan-tuan tahulah apa fungsi dia dekat situ dan apa gelaran dia. Contoh, kalau tuan-tuan jumpa kalimat li, tiba-tiba maknanya untuk. Oh Ustaz, kalau untuk, ini saya tengok dia termasuk dalam kelompok haraf jar. Jadi tuan-tuan tahulah haraf jar kerjanya apa. Lepas haraf jar mesti kena kalimat isim. Itu kalau tuan-tuan nak belajar secara detail tu kita jelaskan pada sistem Al-Furqan ni. Saya nak bagi Ustaz nak bagi gambaran besar. Tiba-tiba tuan-tuan jumpa la atau li lagi sekali. Tuan-tuan nampak maknanya sungguh ataupun pasti. Oh Ustaz, ini li juga, bacaan sama. Tapi ini bukan yang pertama tadi. Yang pertama tadi haraf jar. Yang kedua ni haraf penegasan. Sebab tu maknanya sungguh, pasti, confirm. Itu maknanya haraf penegasan. Lepas tu bila tuan-tuan jumpa macam ini, kita jumpa li kan. Li Ustaz, maknanya agar ataupun untuk. Ustaz, ni haraf nasab Ustaz. Ini haraf nasab. Jadi, tuan-tuan tak ada masalah kalau pakai kamus Al-Furqan. Sebab apa? Sebab setiap li ataupun la yang tuan-tuan jumpa, makna dia berbeza dan terus tuan-tuan tahu apa terjemahan dia, tuan-tuan terus tahu dia ni termasuk dalam kelompok haraf apa. Nampak? Bila tuan-tuan tahu dia termasuk dalam kelompok haraf apa, jadi tuan-tuan tahulah kegunaan dia apa. Nampak tak? Jadi dalam li ataupun la yang tuan-tuan jumpa ni, bila tuan-tuan tengok, Ustaz, saya nampak terjemahan dekat bawah li ataupun la ni ialah agar. Agar kadang-kadang kita terjemah supaya. Ini ialah kalimat haraf nasab. Haraf nasab. Okey, apa makna nasab? Nasab maknanya ialah sekejap saya bawa tuan-tuan. Ni kalau tuan-tuan belajar pada peringkat yang ketiga haraf ni. Apa ni? Haraf nasab ni. Dia termasuk dekat ni, supaya ni. Agar atau supaya kadang-kadang dia termasuk dalam kelompok haraf nasab. Tuan-tuan belajarlah dengan Al-Furqan, nanti saya jelaskan ikut bab. Nanti tuan-tuan akan sampai pada peringkat ni. Saya nak sangat tuan-tuan semua faham Quran tuan-tuan, tapi kalau tuan-tuan belajar secara umum macam ni bolehlah tuan-tuan faham, tapi tuan-tuan tak faham secara detail. Macam tuan-tuan dengar ceramah dekat masjid surau lah. Kalau tuan-tuan dengar ceramah kat masjid surau, tuan-tuan faham apa yang ustaz tu cakap, tapi daripada mana ustaz tu dapat sumber tu, yang itu tuan-tuan tak tahu. Sebab ustaz tak boleh nak cerita dari awal lah. Mengajar sejam je kan, sejam setengah je macam mana nak cerita. So kalau tuan-tuan betul-betul nak belajar pada awal, jom masuk kelas Al-Furqan. Saya jelaskan daripada zero sampai hero. Okay. Sekarang ni kalau tuan-tuan belajar, sekarang ni tuan-tuan faham juga tau, tapi secara umum. Okey, sekarang ni la atau li tu dia termasuk dalam kelompok haraf-haraf yang membaris ataskan fi'il mudhari'. Jadi li tunzira kan, tunzira tu tuan-tuan tu fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' itu kenapa kita baca ra ujung tu? Sebab haraf nasab li ada sebelumnya. Nampak? Sebelumnya ada haraf nasab ustaz, sebab itulah kalimah tunzira tu kita baca dia dengan tunzira. Okey, kalau macam tu ustaz tanya awak. Okey, kalau awak kata sekarang ni awak baca tunzira sebab li kan. Okey, sekarang ni li yang memberi baris atas kepada tunzira ni. Asal-asal tunzira ni macam mana? Tu soalan dia. Okey, asal-asal tunzira bunyi sebutan dia tunziru. Sebab ini ialah fi'il mudhari'. Nanti kat mana kita nak belajar ustaz? Okey, kat sini. Tengok tuan-tuan. Ni bila kita belajar peringkat ketiga fi'il, tengok sini Bila kita belajar peringkat ketiga fi'il, kemudian ada fi'il yang tak boleh ubah-ubah baris. Tapi ada fi'il yang boleh ubah-ubah baris. Ni jenis yang kedua kan, ada dua arrow, ni arrow pertama, ni arrow kedua kan. Jadi arrow pertama ni jenis fi'il yang tak boleh kita nak ubah baris. Fi'il apa? Yang pertama fi'il madhi. Yang pertama ialah fi'il madhi. Fi'il madhi jangan ubah baris sebab dia termasuk dalam kelompok fi'il yang kebal, yang mabni. Yang kedua fi'il amar. Fi'il amar pun tak boleh ubah baris. Nampak? Jadi dua-dua fi'il ni tak payah bahas lah ustaz. Sebab apa? Sebab dia termasuk dalam kelompok fi'il yang mabni, yang kebal. Yang boleh ubah hanya fi'il mudhari' saja.
Fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' ni dia boleh berubah kepada 3 jenis perubahan. Dia boleh berpangkat marfu', dia boleh berpangkat mansub, dia boleh berpangkat majzum. Nampak tak? Okey, bila dia pangkat marfu'? Semasa dia tidak diganggu. Dia asal-asal dia marfu'. Tapi kalau dia diganggu oleh haraf nasab, haraf baris atas ni, maka elok-elok asalnya baris depan macam tunziru asal dia tadi kan. Saya kata kan, asal dia tunziru, tapi sebab sebelum kalimat fi'il mudhari' itu ada salah satu daripada haraf nasab ni, tadi kita jumpa li kan, dia salah satu daripada ni kan. Maka tunziru tu, asalnya tunziru dia tukar jadi tunzira. Ni secara teknikal tuan-tuan. Asal tunziru ni ialah asal tunzira ni asal dia tunziru, ru. Sebab apa? Sebab fi'il mudhari' dia jenis kalimat fi'il yang boleh kita ubah-ubahkan baris dia dengan sebab-sebab yang kita belajarlah. Okey, sekarang ni asalnya tunziru. Bila ditanya, ustaz ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni kan asal kan baris depan tunziru. Kat di sini kenapa kita baca di tunzira ustaz? Jawapannya ialah kerana sebelumnya ada haraf nasab, haraf baris atas. Dia inilah yang menjadi penyebab kenapa tunziru ini jadi tunzira. Itu sebab dia. Boleh faham tuan-tuan? Ini pelajaran yang peringkat tinggi tau. Pelajaran Nahu peringkat tinggi. Kalau tuan-tuan boleh faham cukup. Maknanya tuan-tuan bijak lah. Itulah maksud dia. Okey, sekarang ni pada peringkat yang kedua pengajian pula. Saya akan jelaskan. Fi'il mudhari' ni tuan-tuan. Bila tiap-tiap kali tuan-tuan jumpa fi'il, dia mesti tuan-tuan kena lakukan beberapa perkara tau. Ni kat sini. Kat sini. Ni pelajaran peringkat kedua. Ni kalau tuan-tuan jumpa isim, apa kita kena buat. Ni pelajaran tentang fi'il, apa kita kena buat. Yang pertama, kita kena cari apa ganti nama diri dia. Yang kedua, kita kena tengok ganti nama diri itu rujuk pada siapa. Yang ketiga, tengok-tengok kalau ada maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni maknanya yang kena buat. Okay, sekarang ni tuan-tuan, kalimatnya ialah tunziru. Tunziru maknanya engkau memberi peringatan kan. Ni fi'il mudhari' kan. So kerja kita yang pertama dalam kalimat fi'il ialah apakah ganti nama diri dalam kalimat fi'il ini. So tunziru ni ustaz, jawapannya ganti nama diri dekat dalam kalimat ni ialah engkau. Dia tak ada tulis hantar kat sini tau. Tak ada hantar kat sini. Dia tersembunyi dekat dalam kalimat ni. Dia built in tau, dia built in. So ganti nama diri yang built in dalam kalimah tunziru ini ialah engkau. Macam ni kami nak tahu ustaz? Sebab tu ustaz suruh awak download Kamus Al-Furqan ni. Setiap kalimat dia akan jelaskan. Jadi ganti nama diri dekat dalam tunzira ini ialah engkau. Okey, dalam konteks ni soalan yang kedua ialah kalau selepas tahu apa ganti nama diri, soalan berikutnya ganti nama diri itu rujuk pada siapa? Supaya engkau memberi peringatan kepada satu kaum yang bapak-bapak dia orang dulu tak ajar dia orang. Jadi engkau ni rujuk pada siapa? Cuba tuan-tuan jawab. Dia rujuk kepada Nabi Muhammad SAW dalam konteks ayat ini semasa dia turun dulu, betul ke tidak? Okey, itu soalan kedua. Yang pertama, apa ganti nama diri dia? Engkau. Yang kedua, ganti nama diri itu rujuk pada siapa? Rujuk pada Rasulullah SAW kan? Okey, yang soalan yang ketiga, tengok kat sini. Ada 3 soalan kan? Ada atau tidak maf'ulun bih? Maf'ulun bih ni, tengok apa ganti nama diri. Ini fi'il kan? Ganti nama diri dia apa? Rujuk pada siapa dah tahu. Ganti nama dirinya engkau. Rujuk pada siapa? Pada Rasulullah dah tahu. Okey, tengok ada tak maf'ulun bih? Maf'ulun bih ni maknanya yang kena buat. Maknanya engkau beri peringatan kan? Siapa yang diberi peringatan tu? Ada tak kat situ? So dalam konteks ini tuan-tuan, yang diberi peringatan oleh engkau ni ialah kauman ini, kaum ni secara teknikal. Tapi secara makna tuan-tuan tahulah ustaz, tadi ustaz kata kaum Quraisy, betul kaum Quraisy. Yes, itu jawapan dia dari segi kefahaman. Tapi dari segi teknikal, kauman inilah yang menjadi maf'ulun bih, yang kena ataupun yang diberi peringatan. Yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW ialah kauman ini. Faham kan kauman kan? Okey, sekarang ni mana bukti yang dia ni menjadi maf'ulun bih? Buktinya ialah kalau kalimat isim nak jadi maf'ulun bih, syarat dia ujung dia kena baris atas ataupun dia kena berpangkat mansub. Barulah dia entitled untuk jadi maf'ulun bih. Jom kita tengok kat sini. Ni tuan-tuan akan belajar pada peringkat ni. Tadi baris atas kan kauman kan? Okey, kat sini kan? Alright, tanda-tanda mansub ialah fathah. Tadi kauman, tanda mansub dia sedang berbaris fathah, betul ke tidak? Okey, penyebab dia apa ustaz? Penyebab dia ialah maf'ulun bih nombor 3 yang kena buat. Dia kena buat dia kena apa? Dia kena diberi peringatan dia diperingatkan. Ni tu dia kena apa? Dia kena ancam ataupun dia kena diberi peringatan. Maf'ulun bih. Sebab tu tuan-tuan nampak dia berbaris fathah dan dia sedang berpangkat mansub. Kita akan belajar kat sini lah. Sebab tu saya nak sangatlah tuan-tuan belajar dengan kita orang. Saya bukanlah nak kempen semua tuan-tuan masuk kelas tuan-tuan sangat. Saya sebenarnya tuan-tuan wallahi, saya nak tuan-tuan faham Al-Quran.
Itulah dia. Tapi dekat dalam program kita ni, kita ikut ayat, so saya tak boleh nak ajar ikut tangga. Tuan-tuan kena masuk program tu satu persatu, kita akan jelaskan. Kat sini tuan-tuan boleh faham, tapi secara umum. Okey, qauman, itulah sebab dia. So inilah kalimat isim. Dia isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa. Dia ialah isim biasa. Sebab tu isim biasa ni, dia dekat sini pelajaran dia tuan-tuan tahu. Okey, dia kalau tuan-tuan jumpa qauman tu kalimat isim. Tanda isim ni apa? Tanda isim tu tuan-tuan boleh tengok kat sini. Tanda isim dekat qauman ustaz, itu ialah kalimat isim. Sebab apa? Saya nampak ada satu tanda ni. Tanda dia ujung dia ada tanwin. Qauman, kan? Qauman, qaumin, qaumun. Kalau ada tanwin, ada baris dua, maka kalimat itu ialah kalimat isim. Dekat qauman ni nampak tak? Ada tanda baris dua, nampak? So mana inilah kalimat isim. Faham kan? Inilah kalimat isim. Mana tanda isim ni? Tanwin ni. Okey, itu pelajaran kita peringkat kedua. Kalau pelajaran peringkat ketiga pula dekat sini. Sekarang ni masih lagi peringkat yang kedua. Sekarang ni tuan-tuan dah tahu peringkat pertama dia ialah kalimat isim. Tandanya ialah ada tanwin. Sekarang ni kalau tuan-tuan masuk peringkat yang kedua pula, itu isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Jawapannya ustaz, tu isim biasa ustaz. Isim biasa ni, ini isim yang ada gelaran dan fungsi. Kalau mereka, allazina, orang-orang yang, apa yang, zalika, zaliki, hadha, itu semua adalah kalimat-kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi, tuan-tuan. Kadang-kadang gelarannya isim ganti nama diri, kadang-kadang isim dia nama dia isim mewakili, kadang isim tunjuk. Jadi itu semua kat sini tau. Tapi qauman tu dia dekat sini. So salah satu daripada karakter yang tuan-tuan boleh kenal lah, antara karakter yang mudah tuan-tuan kenal, qauman tu ialah sejenis kalimat yang hujung dia boleh kita tukar-tukar baris. Yang ni tak boleh tukar baris. Kalau home, mana tuan-tuan boleh tukar jadi homi, homa, homu, tak boleh. Allazi, mana tuan-tuan pernah belajar? Allazu, allaza, mana ada? Allazi lah. Zalika, mana tuan-tuan boleh tukar jadi zaliku semua. Tapi kalau isim biasa ni, masjidu, masjidah, masjidi, Allahu, allaha, allahi, kitabu, kitabi, kitabah, qauman, qaumun, qaumin, boleh tuan-tuan tu ubah-ubah baris dia. Maka dia merupakan, itu ialah karakter untuk kalimat tu isim-isim biasa. So dia boleh berpangkat mansub, tanda mansub baris atas, dia boleh berpangkat marfu', tanda marfu' baris depan, dia boleh berpangkat majrur, tanda majrur baris bawah. Sekarang ni saya nak tanya, tuan-tuan jumpa qauman ke, qaumun ke, qaumin? Tengok balik ni. Ni. Qauman ke, qaumun ke, qaumin? Qauman kan? Kalau qauman, dia sedang berpangkat apa ni? Tengok lagi. Dia saya besar lagi. Ni. Sekarang ni dia qauman ke, qaumun ke, qaumin? Qauman kan? Baris dua, baris satu tak kira, asalkan baris atas, bawah, depan ni. Dia qauma ataupun qauman, dia baris dua tapi baris atas. Betul tak? So dia sedang berpangkat mansub. Faham ke tidak? Balik ke ayat kita. Okay, kalau saya tanya tuan-tuan Ustaz, ataupun tuan-tuan tanya saya lah. Kalimat ini sedang berpangkat apa Ustaz? Okay, ini kalimat isim, dia isim biasa, dia bukan isim yang ada gelaran dan fungsi. Kalau isim biasa, dia boleh diubah-ubah baris hujung, dia boleh ada pangkat marfu', mansub dan majrur. Kalimat qauman ni sedang berpangkat apa? Sedang berpangkat mansub Ustaz. Okay, kenapa awak kata dia pangkat mansub? Sebab saya nampak ujung dia baris atas Ustaz. Kalau qaumun, maknanya dia sedang berpangkat marfu'. Kalau qaumin, maknanya dia sedang berpangkat majrur. Kita belajar satu-satu. Sekarang ni, ini pelajaran advance tau. Tuan-tuan tak boleh faham dengan detail sebab tuan-tuan kena diajar daripada awal, tapi secara umum tuan-tuan akan faham. Secara teknikalnya, qauman ini ialah kalimat dia sedang berpangkat mansub. Tanda mansub dia ialah fathah. Okey, kalau kita tanya apa penyebab dia dapat pangkat mansub? Kerana dia merupakan maf'ulun bih. Dia yang kena buat. Okay, apa yang dia kena? Dia kena ancam ataupun dia kena diberi peringatan, dia diperingatkan. Inilah fi'il yang dia kena, dia jadi maf'ulun bih, dia jadi apa? Maf'ulun bih untuk kalimah tunzira ini. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak? Faham ke tidak? Boleh kan? Okey, yang lain-lain tu kita tinggalkanlah Yang lain-lain tu kita tinggalkan. Jap saya balik dekat ayat tu, tengok apa yang kita tinggalkan mana tadi? Saya cakap balik ma unzira abauhum fahum ghafilun. Yang ini panjanglah perbahasan dia jadi buat pening kepala tuan-tuan je. Saya jelaskan li tunzira dengan qauman ni, insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan boleh faham Secara ringkasnya ma ialah kalimat haraf, ma ialah kalimat haraf iaitu haraf nafi. Kemudian unzira ia diberi peringatan, inilah kalimat fa'il, abau ialah kalimat isim, hum mereka, fa maka kalimat haraf, hum kalimat fa'il lagi sekali, kalimat isim, hum ni isim, dia isim yang ada gelaran dan fungsi kan. Gelarannya apa? Isim ganti nama diri. Ghafilun merupakan kalimat isim. Itu secara ringkas lah. Tapi kita fokus kepada kedua-dua kalimat ni. Betul tuan
ma unzira abahum fahum ghafilun. So okey tuan-tuan sekarang ni saya nak balik kepada perkara yang saya rasa tuan-tuan seronok semua seronok kan, tapi apa ni, yang ni yang tuan-tuan paling seronok sekali kan. Okay, sekarang ni cuba tuan-tuan beritahu dengan saya kenapalah Allah Ta'ala bagi ayat ni dekat kita. Kenapalah Allah Ta'ala ni dia apa kita panggil, dia keluar statement ni untuk kita. Maknanya Allah Ta'ala kata Muhammad ini diturunkan Quran, bersama dengan Quran itu litunzira, supaya engkau Muhammad memberi peringatan kepada satu kaum yang kaum itu bapak-bapak dia orang tak bagi dia orang peringatan. Fahum ghafilun, maka hari ni mereka tu semua lalai ataupun lupa. Jadi tuan-tuan tahu, faham ayat tu kan? Saya bukan suruh tuan-tuan terjemah tau. Saya nak tahu apa di sebalik ayat tu. Kenapa statement itu Allah Ta'ala berikan kepada kita? Kenapa? Ataupun macam inilah, saya nak bagi analogi juga baru tuan-tuan mungkin lebih nampak. Katalah tuan-tuan katalah saya seorang ketua, saya datang dalam sebuah kampung, lepas tu saya bawa satu orang, okay, saya panggil satu orang, saya kata, okey tuan-tuan dengar sini elok-elok ni contoh tau, ni analogi dia, mudah-mudahan tuan-tuan boleh, lepas tu tuan-tuan boleh dapat kenapa Allah Ta'ala turunkan Okay, dengar sini saya hantar dia ni dekat sini, serta dengan buku dia ni, supaya dia ni memberi peringatan, kepada kaum kampung ni. Yang mana kampung tu bapak-bapak dia orang dulu tak bagi peringatan kat dia orang. Hari ni dia orang ni lupa. Jadi aku saya hantar ni dekat kampung tu. Okey, sekarang ni tuan-tuan faham kan apa cerita dia kan? Sekarang ni kenapa saya keluar statement macam tu? Bila Allah jelaskan pada kita perkara tu, kenapa Allah Ta'ala cerita benda ni kat kita? Kenapa Allah Ta'ala beritahu? Apa tujuan dia? Okey. Antara lain yang saya boleh fikir, sekali lagi saya sebut, tak ada yang salah, semua betul. Asalkan jangan lari pada kehendak ayat lah. Okay, pada saya lah, pada pandangan saya dan ada juga saya kongsi daripada baca pembacaan. Antara lain yang paling mudah sekali ialah supaya kita ni ajar anak-anak kita. Sebab kalau kita tak ajar anak-anak kita tak ajar generasi kita ni, nanti dia orang akan jadi orang yang lalai. Rasulullah dulu dihantar supaya Rasulullah memberi peringatan kepada kaum Quraisy tersebut, betul ke tidak? Jadi bapak-bapak dia orang tu tak bagi peringatan kat dia orang, sebab tu hari ni dia orang ni lalai. Jadi sebab tu aku hantar Rasul dan kitab Quran ni dekat dia orang, supaya generasi selepas tu dia orang akan ingat, ataupun selepas diberi peringatan mereka tu jadi orang yang ingat. Sebab tu sahabat Rasulullah SAW selepas diberi peringatan ramai yang masuk Islam, ramai yang terima nasihat dan peringatan tersebut. Tuan-tuan asalnya dia orang tu tak tahu, asalnya dia orang tu lalai, asalnya dia orang tu lupa, asalnya dia orang tu sesat. Tapi bila Rasulullah datang bagi peringatan, ramai di kalangan dia orang yang menerima peringatan tersebut dan menjadi orang yang jauh lebih baik dan disayangi oleh Allah. Maka ramai. Betul ke tidak tuan? Jadi bila statement tersebut dia datang kepada kita, Allah Ta'ala nak beritahu, korang jangan jadi begitu. Itu maksud dia. Nampak? Kau kena ajar anak kau. Kau kena ajar anak cucu kau. Kau kena ajar generasi kau supaya mereka tu ingat kepada Allah, supaya mereka berpegang teguh kepada Al-Quran. Sebab kalau kau tak buat macam tu, nanti dia orang akan jadi orang yang lalai. Tuan-tuan, kalau dia jadi orang yang lalai, bukannya dia rosak, keluarga dia rosak. Bukan keluarga dia rosak, negeri dia pun rosak. Bukan negeri dia pun rosak, negara dia rosak. Tuan-tuan tahu tak? Kalau anak muda dekat satu negara tu bagus, negara tu mesti bagus. Kalau anak muda dia lalai, satu negara akan rosak. Sebab tu kalau ada doktrin ataupun kerosakan yang nak dibawa kepada satu bangsa, dia akan rosakkan anak muda dia. Sekarang ni kerosakan anak muda dibawa dengan apa? Dengan mula-mula dengan rokok kan. Okeylah rokok tu makruh kan. Kemudian daripada rokok dia akan berpindah kepada dadah. Tuan-tuan lepas tu kalau tuan-tuan tengok TV semasa TV dulu boleh luasa, sekarang ni TV dah tak ada sangat kan, orang duk tengok internet kan. Masa tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka channel V ke apa ke benda kan, dia tak lain tak bukan dia ajar anak-anak muda untuk cara bersosial. Kalau tuan-tuan tengoklah kalau terbuka ke apa ke, mesti dia tengah ajar cara anak-anak muda, cara nak bersosial, cara kita nak berhubung dengan orang lelaki, dengan orang perempuan, cara nak berpakaian. Dia ajar. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau rosaknya anak muda kat tempat tu, maka rosaklah negara tu. Itu cara dia. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala nak bagi tahu kita kat sini ialah jangan jadi macam kaum tu. Korang kena jaga anak-anak korang, kena didik diorang dengan Al-Quran, kena didik diorang dengan akhlak yang mulia.
barulah mereka nanti akan jadi satu generasi yang lebih baik. So, okay, tuan-tuan, terima kasih banyak atas perhatian. Nanti insyaAllah kita akan masuk dengan ayat yang berikutnya. So, secara teknikal tadi kita fokus kepada 3 perkataan kan. Kita bagi perkataan li, kemudian tunzira dengan qauman. Okay, nanti dalam ayat berikutnya kita bagi tentang perkara-perkara yang lain pula. So, terima kasih atas perhatian. Kalau tuan-tuan nak belajar dengan Al-Furqan tu, tuan-tuan pergi dekat sini. Tuan-tuan pergi dekat nombor ni, tuan-tuan apa ni? Entah. Tuan-tuan pergi dekat nombor ni, tuan-tuan tulis saya berminat dan hantar ke 019-511-9000. WhatsApp ke 019-511-9000. Kata saya berminat dan nanti admin Al-Furqan beritahulah macam ni nak attend tuan-tuan insya-Allah. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.